Saya Fatin Sakina. Assalamualaikum, nama saya Nur Rabiatul. Hai, saya Shakina Glory. Hai semua, nama saya Monisha. Hai, saya Aina. Hai semua, saya Nur Syafinas. Hai, saya Sandra. Hai, saya Nofara Najwa. Hai, Assalamualaikum. Saya Ezra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 8 akan membentangkan tentang isu peratusan kehadiran pelajar yang menurun sepanjang COVID-19. Pada era pandemik ini, banyak sektor yang telah terjejas akibat daripada COVID-19, termasuklah sektor pendidikan. Dan pandemik COVID-19 ini secara tidak langsung telah mendatangkan perubahan terhadap sistem pendidikan, di mana berlaku perubahan yang agak ketara pada kaedah pembelajaran. Hal ini demikian kerana sesi pengajaran dan juga pembelajaran secara bersemuka tidak dapat dilakukan seperti biasa, dan kesannya hal tersebut telah mengakibatkan kemerosotan dari segi peratusan kehadiran pelajar semasa kelas secara atas talian. Namun begitu, walaupun pelajar sudah dibenarkan untuk menjalani sesi pembelajaran secara bersemuka seperti biasa, masih terdapat segelintir pelajar yang mempunyai masalah ataupun isu untuk hadir ke sekolah seperti biasa. Dan tegasnya, COVID-19 telah mengharuskan masyarakat untuk patuh dan menjalani kehidupan dalam norma yang baharu, yang mana hal ini sedikit sebanyak susah untuk diadaptasi oleh masyarakat. Dalam kajian ini, terdapat 3 objektif yang dibincangkan. Objektif yang pertama ialah mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan kehadiran pelajar menurun semasa sesi PDPR dijalankan. Objektif yang kedua ialah menghuraikan kesan ketidakhadiran pelajar semasa sesi PDPR terhadap perkembangan proses pembelajaran mereka. Objektif yang terakhir ialah menghuraikan langkah dan cadangan untuk mengatasi isu kehadiran yang menurun sepanjang kelas PDPR dijalankan akibat COVID-19. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada kepentingan kajian. Seterusnya, saya akan menghuraikan tentang metodologi yang telah digunakan. Kajian ini menggunakan kaedah temu bual. Salah seorang ahli kumpulan telah mewakili kumpulan kami untuk menemu bual seorang guru. Guru tersebut ditemu bual bagi mendapatkan maklumat berkaitan dengan isu kemerosotan kehadiran pelajar. Penemu ramah telah menjalankan temu bual dengan sangat selesa dan langsung tidak kekok. Penemu ramah juga telah menyediakan soalan-soalan yang relevan dengan tajuk kajian dan mengajukannya dengan jelas. Penemu bual juga dapat memerhati reaksi responden semasa temu bual dan dapat membantu dalam penulisan laporan kami. Berikut merupakan soalan yang telah ditembualkan oleh ahli kumpulan kami. Antara faktor-faktor peratusan kehadiran pelajar yang semakin menurun sepanjang pandemik adalah internet atau peranti yang terhad. Hal ini disebabkan oleh pendapatan keluarga yang rendah. Soal selidik yang dilakukan oleh Nafisah Hamidun menunjukkan bahawa responden mempunyai batas untuk mengakses internet di rumah dan tidak mempunyai gadget sendiri. Keadaan ini menyukarkan murid untuk menghadiri kelas secara dalam talian di platform Google Meet atau Zoom. Pada masa yang sama, terdapat juga murid yang tidak menghadiri kelas kerana sibuk mencari rezeki akibat kesusahan keluarganya. Dari segi faktor persekitaran pula, didapati juga bahawa pengaruh rakan sebaya yang tidak baik menyebabkan peratusan kehadiran pelajar menurun, di mana pelajar akan diikut-ikut dengan perbuatan rakan-rakannya. Selain itu, pelajar kurang bermotivasi untuk menghadiri ke kelas secara dalam talian apabila berseorangan. Perkara ini akan menyebabkan pelajar berasa tidak bersemangat untuk menghadiri kelas kerana temannya hanyalah sebuah alat peranti di rumah. Lama-kelamaan, murid-murid di SMK Gurun menjadi bosan dan tidak lagi berminat belajar melalui sistem PDPR kerana menghadapi masalah seperti sambungan internet yang lemah atau mereka tidak biasa dengan sistem pembelajaran tersebut. Selepas itu, suasana yang kurang kondusif turut menyumbang kepada perasaan bosan murid di SMK Gurun kerana suasana pembelajaran di rumah mereka yang tidak sesuai atau kurang selesa. Seperkara lagi, minat murid juga merupakan satu lagi faktor kerana
kerana didapati mempengaruhi motivasi mereka. Contohnya, ada segelintir murid yang hanya hadir ke sekolah ketika kelas masih berlangsung secara bersemuka kerana mereka berminat dengan kegiatan aktiviti kokurikulum yang diadakan. Akhir sekali, tabiat atau rasa segan, malu dalam diri murid untuk bertanya soalan kepada guru mengakibatkan mereka tidak dapat memahami kandungan pembelajaran dengan begitu tepat dan seterusnya berfikiran lebih baik sahaja untuk ponteng kelas. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan-kesan pembelajaran atas talian terhadap para pelajar. Yang pertama, ianya dapat memberi kesan yang negatif terhadap pencapaian akademik para pelajar. Hal ini kerana terdapat segelintir pelajar yang tidak berkemampuan untuk mendapatkan alatan elektronik yang canggih dan halangan ini merupakan punca utama berlakunya kemunduran pencapaian akademik mereka. Selain daripada itu, pembelajaran atas talian juga memberi impak kepada kesihatan pelajar dari aspek fizikal, mental dan emosi. Sesetengah pelajar perlu mengambil masa untuk menyesuaikan diri dengan kaedah pembelajaran yang baru. Hal ini kerana tidak semua pelajar mempunyai suasana pelajaran yang kondusif. Sebagai contoh, tidak mempunyai kawasan belajar yang selesa ataupun mempunyai ahli keluarga yang toksik. Berikutnya, kesungguhan atau minat untuk belajar semakin berkurang dan menyebabkan pelajar mengambil ringan tentang pelajaran juga merupakan salah satu kesan negatif pembelajaran atas talian. Pada awalnya, ianya bertujuan untuk memudahkan proses PDP, tetapi para pelajar menjadi kurang berminat dalam menyertai sesi pembelajaran dengan aktif dan bersikap sambil lewat ketika kelas sedang berlangsung kerana guru sering menggunakan kaedah pembelajaran yang sama bagi setiap kelas. Terima kasih. Kembali bersama saya akan sambungkan kepada kesan peratusan kehadiran pelajar menurun sepanjang pandemik COVID-19. Kesan seterusnya ialah pelajar tidak dapat peroleh kemahiran asas seperti kemahiran sosial dan kerjasama dalam kumpulan. Hal ini kerana pandemik menyebabkan pelajar kurang bergaul dan berinteraksi dengan orang sekeliling sehingga mereka tidak pandai lagi untuk bersosial apatah lagi bekerjasama. Dan yang terakhir ialah memberi kesan negatif kepada keupayaan para pelajar untuk berinteraksi dengan guru dan rakan, bertanya soalan dan mendapatkan bantuan. Dalam konteks ini, pelajar tiada kemahiran berkomunikasi sehingga malu untuk bersosial atau bergaul dengan sesiapa. Kesannya, pelajar akan menjadi anti-sosial di mana pelajar akan hidup dalam dunia mereka sendiri dan tidak ingin untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan akhirnya, pelajar akan sesat kerana malu bertanya, sesat jalan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terdapat beberapa inisiatif yang dapat diambil oleh ibu bapa, pihak sekolah, unit bimbingan dan kaunseling sekolah serta para guru dalam memperbaiki isu peratusan kehadiran pelajar yang menurun sepanjang COVID-19. Sebagai ibu bapa yang prihatin serta mengambil berat tentang hal ehwal keluarga, pendidikan serta jaminan masa depan anak-anak, mereka perlu mengambil tahu tentang jadual waktu anak-anak serta menyesuaikannya bersama jadual mereka. Seterusnya, pengetahuan mengenai aspek teknikal dalam PDPR amat penting kepada ibu bapa juga. Bukan itu sahaja, ibu bapa juga bertanggungjawab dalam menyediakan ruang pembelajaran yang selesa dan kondusif untuk anak-anak di rumah. Jika terdapat kekurangan yang tidak dapat diatasi atau diselesaikan, ibu bapa haruslah segera maklumkan kepada guru atau pihak sekolah. Selain itu, antara langkah yang boleh diambil oleh pihak sekolah ialah mewajibkan kehadiran pelajar 100% ke kelas PDPR. Hukuman berat harus dikenakan kepada murid yang selalu tidak menghadiri kelas dalam talian. Bukan itu sahaja, pihak sekolah juga dapat memberi pendedahan kepada ibu bapa melalui perkongsian bahan informasi dalam cara membimbing anak menjalani kelas PDPR. Untuk lebih memudahkan, ibu bapa haruslah disediakan satu pelantar oleh pihak sekolah untuk meletakkan aduan bagi bantuan perkhidmatan unit bimbingan dan kaunseling. Baik, cadangan yang seterusnya ialah unit bimbingan kaunseling boleh mewujudkan satu platform khas untuk mengadakan sesi bimbingan kaunseling bersama pelajar. Contohnya menggunakan satu nombor WhatsApp khas untuk pelajar hubungi jika mereka ada masalah untuk dikongsikan dan sebagainya. Unit bimbingan dan kaunseling juga boleh melakukan interaksi maya seperti menjadualkan sesi Google Meet bagi sesi kaunseling berkelompok. Selain itu, info berkaitan dengan kepentingan mengikuti PDPR juga boleh dikongsikan dan info ini juga boleh disokong oleh guru-guru lain dengan menyebarkannya kepada pelajar dalam kelas mereka. Bagi peranan guru pula, guru perlu mengenal pasti cara yang paling efektif dalam pembelajaran seperti membuat video, permainan dan kuis interaktif. Oleh itu, guru mestilah mahir dalam menggunakan teknologi untuk memperbagaikan kaedah pengajaran supaya pelajar mereka tidak bosan, mudah untuk faham pembelajaran dan lebih bermotivasi untuk mengikuti sesi PDPR. Kesimpulannya, kajian yang dilakukan kami telah dapat mengenal pasti beberapa faktor isu kehadiran pelajar semasa PDPR seperti mempunyai masalah internet, kerja sampingan, pengaruh kawan serta motivasi yang rendah dan isu ini memberi kesan kepada pelajar terutama dari segi penurunan prestasi akademik mereka dan kelemahan kemahiran sosial dan kerjasama pelajar. Oleh itu, semua pihak harus bersama-sama dalam menangani isu ini kerana meletup buluh biarlah dari rebungnya. Disiplin pelajar dalam mengikuti PDPR akan dapat mengelakkan mereka dari ketinggalan dan dapat membantu mereka untuk masa hadapan mereka. Sekian daripada kumpulan kami, terima kasih.